Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum, salam sejahtera and a very good evening to all viewers. Welcome to our FB Live, Meet Us Real Time via UniKL Malaysian Institute of Information Technology Facebook page. I am Swahili and also known as Miss Gip. Okay, and I will be your moderator for today. Okay, so bersama-sama saya pada hari ini kita ada 3 panels yang sungguh hebat di dalam bidang masing-masing. Okay. Dan juga untuk pengetahuan semua, mereka juga adalah alumni Bachelor of Multimedia Technology in Interactive Multimedia Design atau singkatannya BIMD di UniKL MIT sendiri. So jadi apa kata kita mula berkenalan dengan ketiga-tiga panel kita. Okay, kita mulakan dengan panel kita yang pertama, Miss Syazwina Zaki binti Nublan Zaki. So jadi boleh kenalkan diri, so ceritakan background serba sedikit tentang di mana anda sekarang dan seterusnya. Okay. Hello, Assalamualaikum. Saya Syazwina Zaki. Saya sekarang menetap di South Korea. Dan saya bekerja di Circles Company di Gangnam. So saya dah bekerja since 2017 di tempat yang sama. So lebih kurang sekarang dalam 4 tahun lebih dah lah. Ya, salam perkenalan. Okey, salam perkenalan. Okey, seterusnya kita berkenalan pula dengan panel kita yang kedua, Mr. Mus Ikmal bin Mustaza. Ni single lagi ni, handsome ni. Okay, hai. Boleh kenalkan diri. Assalamualaikum, nama saya Musik Muhammad Saza, alumni UniKL MIT. Saya sudah bekerja selama 8 tahun dan sekarang saya attached with Dell Technologies sebagai advisor product designer dalam IT. Okey. Yang ketiga, panel kita yang ketiga. So mari kita berkenalan dengan Mr. Muhammad Mukris bin Aziz. Dia adalah biar dikenalkan diri dia sendirilah. Hello, Assalamualaikum. Nama saya Mukris bin Aziz, Muhammad Mukris bin Aziz. Saya student UniKL MIT lah, di IMD. Kalau tak silap batch 2006 ya, Miss? 2006. 2006, yeah. First batch, kiranya first batch saya merasa di pertama komplek and then move to ke UniKL yang baru lah. So saya cycling photographer, jurugambar sukan, specialize in cycling. So saya dah buat sukan berbasikal ni since 2008. Saya rasa almost 12 years, dah 12 tahun. And then since 2014 saya left my company and then saya buat freelance sendiri atas nama saya sendiri lah, MMA Images. Macam tu lah. Okay. Jadi hari ini kita akan berbincang tentang topik embracing creativity, unleash your potential. Okay. Jadi daripada tajuk tu sendiri pun dia tentang kreativiti dan juga apa potensi setiap orang. So jadi saya nak tanyalah kepada ketiga-tiga panel. So bagaimana anda mengetahui atau mengesan apa potensi diri sendiri? Siapa dulu tu? Siapa nak start dulu? Awesome. Kita start dengan panel kita yang pertama lah. Miss Wina. Okay. Ladies first. Saya rasa creativity kan tadi macam kan. Creativity ni sebenarnya semua orang born with it kan. Cuma maybe dia tu tak sedar, tak discover lagi kan. Lepas tu maybe depends dengan apa influence and environment dia kan. So maksudnya kalau macam saya ni memang dari kecil memang minat anything to do with technology kan. Anything to do with, so memang dari kecil sekolah dulu selalu diberi tugasan yang kena buat presentation guna PowerPoint. First time tu guna tu memang menangis agak sebab macam tak tahu kan.
Tapi bila lama-lama buat memang suka, minat. So masa tu lah maybe waktu tu baru start discover lah macam oh ini yang saya suka. Lepas tu situlah saya rasa saya dah start discover saya punya kreativiti bahagian situ kan. So nak cakapnya memang benda ni sedikit sebanyak influence lah kan. Benda-benda yang kita membesar with kan. So rasa macam nak be part of the making lah. Di situ lah saya rasa. Oh, okey. Jadi orang kata dengan sendirinya nampak potensi itulah sedikit demi sedikit lah kan. So jadi kita dengar pula daripada kita punya panel yang kedua, Mr. Mus. Saya boleh dikatakan saya punya inspirasi pada awal permulaan kreativiti ni inspirasi daripada mak ayah saya lah. So ayah saya seorang pelukis and then mak saya mengajar dalam bidang seni. So dari situ saya start untuk explore saya punya kreativiti mungkin dari segi macam start on sketching, lukis menggunakan PowerPoint juga masa tu. And then dari situ saya explore lah. So through education saya juga lebih minat kepada sesuatu yang visualize, sesuatu yang visual compare kepada teks. So itu dari situ saya rasa macam okay, I think I'm interested more into like creative solutions. So dari situlah saya explore and gain knowledge throughout creativity. Okay. So macam mana pula dengan panel kita yang ketiga? Encik, boleh saya panggil Mike Ya, boleh. Okay, so saya panggil Mike kan, so okay je. Okay. So saya sebenarnya kalau ikutkan yang polish, saya bermula untuk minat sebagai fotografi sebenarnya yang develop, yang polish sebenarnya UniKL. Saya bukan nak cakap apa, tapi dia bermula di UniKL. Saya di sekolah saya tak tahu pasal kamera, and then saya family dari kampung yang kamera ni bukan sesuatu yang kalau orang kampung tu kan senang lah nak pakai kan. And then masa sekolah saya tak ada bukan seorang yang kreatif ni orang dalam fotografi. Tapi kalau ikutkan saya bermula fotografi adalah di UniKL. And then saya tidak malu mengatakan saya adalah produk UniKL, produk MIIT, because memang kat situ saya mula fotografi saya. Because masa saya masuk belajar dekat UniKL, and then because ada sebab subjek fotografi itulah yang mencetuskan minat saya untuk lebih kepada bidang fotografi, lebih kepada design. Mula nak jadi designer, tapi bila belajar subjek fotografi itu saya macam wow, aku rasa fotografi ni boleh bawa ke mana-mana. So why not aku push sampai limit. So saya bermula di UniKL bersama UniKL dan kawan-kawan saya banyak support lah. Maksudnya that time fotografi very best sekali. Sebab among us compete each other kan kat UniKL kan, dengan kekangan masa tu duit ni semua, tapi bagi saya best lah. Saya start dekat UniKL. Saya tak start masa diploma ke di sekolah, tak. Kreativiti saya diasah di UniKL. Macam tu. Okay. Dan ini soalan yang paling penting. Okay. So, apa yang membuatkan anda bertiga memilih multimedia semasa nak belajar tu? So kalau I lah, I jawab tu lah, okay? Okay, boleh. Because bila saya masuk degree, sebab saya dah mula start kreatif. That time kita dah zaman macam iPhone apa semua kan. Dah start during my time lah. So saya sangat suka tentang creativity design ni. Dan kebetulan pula saya dapat tahu UniKL offer course BIMD ni multimedia. And then saya masa tu fikir, aku kalau belajar multimedia ni aku nak buat website sendiri, aku nak buat design. So aku nak explore design tu macam tu. So that's why saya menjebakkan diri. Sebab saya memang suka design. Apa-apa pun baju nak dia, even sampai sekarang pun saya dengan my wife dia berbeza tau. Because my wife dia accountant dan saya more to creative lah. So dari segi pemakaian pun saya suka yang macam design macam tu. Macam tu lah. So bagi saya kenapa saya pilih multimedia tu
pertamanya saya nak mula asal memang nak jadi designer lah. Mau tu multimedia design lah. Saya nak buat masa tu zaman nak buat website kan. Saya nak buat mencipta website saya sendiri, and then saya nak kerja dengan orang buat bikin website, interface yang cantik-cantik. So bagi saya UniKL masa tu offer, masa saya dah masuk UniKL tu the right time lah. Masa tu zaman yang saya rasa aku kena explore benda ni. Kalau aku dapat explore awal, mungkin aku boleh pergi jauh lagi macam tu. Okay. Yang lain, okay, Mus. Okay, macam saya agak berbeza sikit sebab saya ambil diploma dalam electronic engineering. Oh, baru tahu. Di UTM KL. So masa tu lepas SPM kita apply UPU kan. So kita dapat saya dapat second batch lah. So bila saya dapat tu saya macam, sebab course tu bukan course yang saya minta. Saya minta macam architecture, kejuruteraan awam dan sebagainya yang berkaitan dengan kreatif lah. Tapi bila dapat electronic engineering ni, saya macam buntu. Saya macam tak tahu pun nak buat apa, nak buat macam mana. Tu abang saya advice, dia kata masuk je, nanti boleh tukar course. Okay, so saya macam dah tenang kat situ. So bila masuk, sebabkan second batch saya tak boleh tukar course. So dari situ saya kena macam tekadkan diri, dia kata okay, this is the only option I have. So saya go through juga diploma electronic engineering. Alhamdulillah saya dapat saya graduate dan saya dapat offer di UTM Skudai. Tetapi masa tu saya tak ada future thinking pasal course ni. So di situ masa tu saya punya cousins dia recommend UniKL. So dari situ saya dapat explore multimedia punya course. So saya dapatkan detail. Saya pergi UniKL dengan, saya ingat lagi masa tu saya pergi dengan ayah saya untuk dapatkan details syllabus UniKL tu macam mana. So kat situlah actually trigger saya punya semangat dan interest lah. Course ni lagi better untuk saya lah. Sebab saya fikir kalau saya boleh survive buat course diploma yang saya tak minat, just imagine kalau saya dapat buat course yang saya minat. So saya ambil a big step, tukar course walaupun ada yang menentang masa tu, tapi alhamdulillah dengan UniKL saya lebih enjoy dan I get a better result and better exposure in area yang saya minat lah. Sebab tu saya minta ambil multimedia di UniKL. Power. Banyak rahsia terbongkar malam ni. Itu lah. Jangan beda. Mina pula. Jangan beda sangat, nanti banyak lagi rahsia terbongkar. Saya pun saja lebih kurang ni. Macam saya cakap tadi lah, dari kecil saya dah start guna PowerPoint kan. Lepas tu memang dari kecil saya suka videografi, sinematografi. Kat situ pun saya suka sangat buat Harry Potter parody dengan sepupu lah kan. Berangan sendiri kan. So waktu tu, yalah daripada kecil selalu buat benda tu kan. Lepas tu yang saya rasa ada kesilapan saya semasa Form 5 dulu, saya pilih biologi kan. Waktu tu memang saya menyesal betul lah sebab saya memang minat saya minat IT kan. Kenapalah saya pilih biologi. So selepas SPM tu memang saya target saya nak pilih apa yang saya minat tu betul kan. Waktu tu kebetulan mak saya memang sebelum ni kerja kaunselor kan. Lepas tu dia dah tukar dah. Lepas tu dia ada kenalan lagi lah dengan kawan kaunselor dia. So kaunselor dia macam itulah recommend yang UniKL. Sebab antara reasonnya, satu marah. Lepas tu hands on. Hands on tu memang salah satu yang saya memang betul lah. Saya memang pilih ni sebab dia macam itulah combination of theory dengan hands on, bukan exam oriented sangat kan. Itu memang saya dan saya rasa pilihan yang saya tak bahasa kepada keluar. Saya pilihan yang saya macam mana takkan menyesal lah. Masa pilihan tu, waktu tu saya ambil foundation science dan teknologi dulu. Itu tu still belajar sains. Tu struggle jugalah dalam setahun tu kan. Lepas tu barulah masuk multimedia tu memang fun lah, benda yang kita ada passion kan dari situ kan. So buat pun kalau susah macam mana pun tak apa sebab memang suka, minat. Nah, lebih kurang. Sebelum tu saya pergi juga UniKL dengan mak saya jumpa Madam Lina kan. Jumpa selepas SPM lah, jumpa Madam Lina, tanya pasal course ni macam mana reasonnya.
Sebab tu lah mungkin lagi betul lah saya rasa this is the one. Macam tu lah ceritanya lebih kurang. Tapi Miss, saya kalau cerita pasal experience masuk UniKL first kan, because saya datang saya pergi first day dekat UniKL sebab kita orang kan belajar dekat pertama komplek. Remember kan masa tu kan? So my mum kan, kau ni betul, kau ni kan mak saya orang ni 9, dia cakap betul kau tak main snooker, kau datang kat sini ni. Dia cakap ini kan. Dia cakap pertama kompleks betul. Lepas cakap ini kau turunkan ni, kau main snooker, kau main game kau semua kan. Dia dah risau tau masa tu kan. Kan masa kita belum pindah tau. It's experience yang best jugalah kita belajar kat pertama kompleks. Tapi memang so macam mak dah macam betul kau belajar sini ni. Ini betul ke universiti ni cakap kan. Bawah komplek pun semua dia kata kan. Okey betul lah ni mak aku. Dia belum lagi kan. So bila kita move saya tunjukkan gambar bangunan kita sendiri kan. So macam wow okey lah best lah macam tu. Wow perfect. Kat sana berapa tahun pertama kompleks? Kita orang setahun kan? Kita setahun kan kat pertama dulu. Pertama kompleks. Saya pun tak ingat lah tapi 2006 lah kita pindah ke bangunan baru ni. Okay. Right. Okay, sebelum kita tahu banyak lagi rahsia panel-panel kita pada malam ni, so kita break sebentar untuk bagi laluan video. Hello, Assalamualaikum. I'm Shazia Zaki, currently working as UI UX designer at this company in South Korea. I used to study in UniKL MIIT for my bachelor degree in interactive multimedia design. Selama jiwa dikandung kental menyerah kalah, tolak ke sisi. Wow kita datang, wow kita datang, wow kita terbilang, wow kita terbilang. Mencari peluang, mencari peluang, menjadi cemerlang, menjadi cemerlang. UniKL, wow UniKL, UniKL, wow UniKL.
kemajuan. Jauh manapun ada ciptakan menjadi nyata. Tetap cekal, jangan lalai. Tetap gentar, jangan lolai. Setinggi manapun akan capai kita melonjak dari lantai. Wow, kita datang, wow, kita datang, wow, kita terbilang, wow, kita terbilang. Mencari peluang, mencari cemerlang, mencari cemerlang. Selama jiwa dikandung kental menyerah kalah tolak ke sisi. Wow, kita datang, wow, kita datang, wow, kita terbilang, wow, kita terbilang. Mencari peluang, mencari peluang, menjadi cemerlang, menjadi cemerlang. UNIKL, wow, UNIKL, UNIKL, wow, UNIKL. Satu matlamat, terbang gapai mimpi, renangi era baru, kejar misi frekuensi, pengemudi angkatan, nahoda kemajuan. Jauh manapun ada ciptakan menjadi nyata. Tetap cekal, jangan lalai. Tetap gentar, jangan lolai. Setinggi manapun akan capai kita melonjak dari lantai. Wow, kita datang, wow, kita datang. Boleh tak tukar skop working ni kan untuk tim saya kan. So alhamdulillah dia kata okey. Di situlah saya start guna program game engine tu kan. Designer sendiri boleh guna game engine tu sendiri. Tu boleh letak susun UI tu sendiri, lepas tu boleh animate sendiri apa yang kita nak. So kat situ nampaklah senanglah bila kita hantar kat developer, banyak bantu juga developer kan. Developer pun rasa senang sebab kita dah siapkan frame cantik untuk dia linkkan dia asset-asset tu kan. Dari situ nampaklah macam user interface pun dah macam user experience pun dah macam lagi meaningful, enjoyful kan. So perbezaannya memang dari sebelum dan sekarang ni memang saya rasa memang selalu saya looking forward nak pergi kerja sebab ada kerja Unity ni yang passion saya sebenarnya lah kan. Dari situ saya rasa this is the one. Masa mula masuk tu yes. Hanya design saja tu saya rasa macam benda tu constant kan. Benda yang macam tak ada improvement kan. So daripada tahun lepas memang saya selalu nak pergi kerja tu rasa seronok. Even dalam tim saya yang paling okey dengan Unity tu, saya boleh ajar tim-tim saya yang seterusnya kan. So diorang pun macam nampaklah perubahan banyak di situ kan. Di situ lah saya nak cerita pengalaman saya so far. Hello. Start. Miss Start guna DG.
So rasanya bolehlah sambung siapa panel seterusnya. Boleh cerita sikit pengalaman. Kita boleh jadi operator. Kau ambil 2 sekali hari ni Okey tu. Ni take Yang over. travel di seluruh negara kan untuk jadi fotografer dalam cycling. So I rasa ni better ni lah. Better. I think Miss dah kembali. Okay. Wow, Miss, welcome back. Welcome back, Miss. Relax sikit. Miss? Miss, boleh dengar Miss? Okay. Minta maaf. Network saya malam ni dia macam tak bekerjasama sikit. Okay. Jadi Wina, macam mana penerimaan bos awak dengan maksudnya terhadap awak lah. Maksudnya bos yelah bekerja di negara asing, lepas tu bos asing dengan cultural, bahasa semua. So macam mana penerimaan dia terhadap awak dari segi macam bila awak bagi kerja-kerja, lepas tu dengan cultural kerja, different culture macam tu. So far alhamdulillah penerimaan dia memang dia perlukan international punya point of view kan. So dia sampai sekarang dia memang dia kata dia still diperlukan saya untuk sumbangan itu kan. Sebab maybe dah selalu Korean kan, kadang-kadang point of view dia lain, design dia orang pun lain. Lepas tu projek kita pun sebenarnya bukan based on Korea je, kadang-kadang memang tourism kan, kita nak tunjuk kat foreigner. So memang itulah alhamdulillah so far memang dia masih perlukan sumbangan saya lah kan. Dari segi cultural pula dia sangat open, dia sangat memahami kan dari segi pemakanan kan. Kalau ada, dia orang kan suka buat dinner, memang dia orang kata saya dah tak boleh makan benda ni, dia orang dah order siap-siap benda lain kan. Macam waktu solat pun sama, dia orang pun dah tahu okay tengah meeting ke apa 5 minit ke apa saya nak pergi solat macam. Alhamdulillah so far sampai sekarang. Baguslah. So macam mana, happy? Alhamdulillah. Sekarang happy lah bila dapat kerja Unity sekali pun jadi combination happiness. Okay. So, jadi sekarang kita berbalik kepada panel kita yang kedua. Mus, dengar cerita Mus pernah orang kata bermastautin ke negara New Zealand, okay, selama hampir setahun. Okay, apa alasan membawa diri tu? So pada masa tu tahun 2015, okay, masa tu saya actually tengah cari new opportunity untuk saya punya career development. So saya nak cari sesuatu yang baru untuk saya explore sebab on that particular company yang saya current attach dekat masa tu dah tak ada career grow untuk saya going out further, untuk saya jadi daripada senior UX designer untuk jadi maybe content strategy ataupun product designer lah. So saya start dengan cari peluang pekerjaan yang baru, and then at the same time kawan saya advise untuk opportunity untuk working holiday visa New Zealand. So bila saya tengok program ni, so basically adalah satu program yang khas untuk orang Malaysia, hanya 100 orang yang boleh apply di bawah umur 30 tahun. So masa tu saya 20 lebih. And then saya cakap okay, macam interesting lah. So just simply apply. Saya tak adalah nak letak harapan tinggi untuk dapat kan. So long story short, saya dapat opportunity untuk pergi ke sana dan saya decide dengan kawan saya, kita orang berhenti kerja and then travel ke New Zealand selama 9 bulan lebih lah. So pengalaman saya rasa overall pengalaman berharga yang saya belajar sepanjang saya punya journey dekat sana adalah saya develop saya punya personal growth dari segi how to manage people with the new culture, macam mana kita kerja dengan orang kat sana, macam mana kita manage financially, and then benda tu memerlukan creativity untuk kita implement dan adapt
daripada suasana yang kita ada kat Malaysia yang quite comfort zone, pergi ke arah suasana baru yang sesuatu cabaran yang besar lah untuk saya. So Alhamdulillah, it was a very fruitful journey, and then even job yang saya buat bukan professional job, tapi lebih kepada working holiday visa job, iaitu contohnya macam petik strawberry, petik buah kiwi, and then the best job yang saya dapat masa tu adalah quality assurance untuk frozen food under brand Hans Watis. So kerja yang saya lakukan masa tu ialah saya masuk lab, saya ambil sampel green peas yang frozen, saya masak, saya akan rate dia punya colour, dia punya taste, and then masukkan dalam record. So kat situ dia akan dapat result lah, sama ada quality itu boleh diteruskan untuk packaging ataupun dia jadi macam faulty punya makanan. So Alhamdulillah, overall eksperimen dan pengalaman yang saya buat dekat sana tu banyak mengajar saya untuk menjadi lebih berdikari, better in communication, and then financially pun Alhamdulillah saya dapat sustain dan saya juga dapat cover komitmen saya di Malaysia. So at the end of the day, of the journey, saya balik Malaysia dan saya actually banyak belajar dari segi kreativiti, macam mana orang kat sana implement dia punya daily life in terms of user experience. Kat situ saya lebih kepada macam, okay, once I get back to Malaysia, I want to find a job opportunity that related to user experience. So dari situlah saya punya minat tu lebih ke dalam bidang user experience design lah, ataupun product design. Okay. So itu alasan dia membawa diri ke New Zealand tu, kan? Lepas ni ada ke nak ke negara lain, bawa diri ke negara lain? Tengoklah pandemik macam mana kan. Tapi okay, sekarang kita pergi ke last just nak to share lah. Pada saya overall journey tu, apa yang paling penting adalah restu dan doa daripada ibu bapa lah, yang menentukan perjalanan yang baik. Yelah, sekali-sekala kita macam kena orang kata break for a while and just macam ada orang kata experience something new, so that macam at the end benda tu bukan saja add to your value. Okay, dia juga macam memberi, orang kata, open your eyes and eye opener lah kan, especially kalau macam if you go to different countries, lepas tu you akan open your eyes tentang what you have in your own country kan. Betul tak? You tend to macam appreciate more yes, your own country. Yes, kan? Sangat appreciate sebab antara so jadi benda kita pergi ke yes. Antara apa? Antara perkara yang perbezaan besar lah bila saya kat sana kan. Nak beli makanan tu, nak beli macam bahan untuk masakan tu, saya tengok betul-betul harga yang paling murah. Kalau dekat Malaysia kita macam main ambil je kan. Kat sana macam kita kena properly manage lah kita financially. So antara benda yang itulah macam saya cakap, personal growth lah, personal growth, lebih kepada personal growth. Okay, sekarang kita pergi ke panel yang ketiga. Kita nak dengar experience dia. Dia ni dah pergi ke 27, kabarnya dah pergi ke 27 countries. Okay, jadi dia punya, orang kata dia punya creativity dia tu membawa dia pergi ke 27 countries. So jadi mari kita dengar apa yang dia nak share dengan kita. Okay. Mr. Mike? Okay. Alhamdulillah. Saya rasa pengalaman bekerja saya sangat, saya journey saya selama 11 ke 12 tahun ni alhamdulillah best. Dan memang dia sangat sesuai dengan kehendak saya, dengan passion saya, dan dengan passion saya ni dalam fotografi membawakan diri saya ke mana-mana. Di banyak through assignment lah, maksudnya through dengan kerja saya. So
saya bermula saya tak silap saya 2008 early 2008 middle 2008 atau macam tu start kerja. Masa tu saya dah nak last year di UniKL, dah selesai habis buat FYP, final year project. And then saya dapat khabar, masa tu saya pergi ke, tak silap saya pergi ke Kedah ke Penang, and then on the way balik ke KL saya naik train, and then jumpa a few cyclists lah. And then saya dengan kawan saya ni, dia kata, you photographer ke? Dia kata, yes. Saya dengar ada satu company, which is, dia masa tu company Malaysia, tapi dia joint venture dengan UK punya company. And then dia nak cari photographer. And then I pun macam, okay lah, I try lah kan. Walaupun I fikir kalau dia terima, mungkin habis dia belajar nanti terus boleh diserapkan kan. Then I pergi, masa tu saya pergi ke Shah Alam, and then office dia kat sana, and company dia nama Cycling Asia. And then di situlah sejarah saya bermula di Cycling Asia. Dia satu magazine, cycling magazine. So saya belajar kat sana banyak. Saya rasa experience yang best lah di Cycling Asia, because kita orang tak ramai, dalam 7 orang, 8 orang macam tu, termasuk bos. So kita ada editor, kita ada graphic designer and so on kan. Then bila masa tu saya banyak belajar lah, which is dari fotografi, saya pergi ke department design, editor, and then tak lama pada saya kerja tu, saya dapat first assignment saya di Indonesia. So 2009 kalau tak silap saya ke Indonesia, and sampailah 2020 saya asyik terbang pergi ke assignment race sini, race ke Filipina, Japan, pergi ke mostly banyak di Asia. So alhamdulillah pengalaman yang best. Tapi bagi saya yang the point yang paling yang saya nak kena bagi tahu adalah, which is bila kita nak start kerja tu kan, masa kita belajar tu, portfolio tu jangan main-main lah masa tu. Saya diterima sebab portfolio saya masa belajar di UniKL. Masa saya belajar fotografi, saya buat portfolio dengan kawan-kawan, and then portfolio itulah saya bawa ke company tu. Dan diterima sebab masa tu saya campurkan design dan fotografi. Saya belum pure fotografi sangat, masa tu sport. Saya suka manipulation, saya suka main Photoshop, saya suka enhance saya punya foto. And then company tu suka. Dia kata you editing you saya suka. So you ada satu macam vision yang kalau ada gambar tu you boleh touch up macam that kind lah masa tu. Tapi since saya dah buat fotografi sport, dia lebih kepada yang kita tak boleh nak edit banyak sangat kan, sebab dia dia kena ni. So saya rasa pengalaman belajar di universiti, bagaimana saya dapat kerja, dia sangat relate. Sebab first, kenapa? Sebab adalah bila kita dekat universiti, kita ada assignment, kita ada kena buat pembentangan kan. So bila kita buat pembentangan, itu adalah self confident kita dengan orang lain juga. So kalau kita tak buat betul-betul, so that means nanti kita nak hadapi the real world is susah. So ada benda saya belajar memang serius dekat masa belajar dulu, and then dia sangat berguna ketika the real life dalam kerja. So in terms of experience, saya dah experience banyak sukan berbasikal di Asia. Saya dah pergi ke sukan SEA Games juga, temasya-temasya besar yang saya dah pergi, SEA Games, Asia Games, Commonwealth Games, and then saya belum pernah pergi Olimpik lah. Hopefully next Olimpik di Paris saya dapat pergi lah, insyaAllah. Itu aim saya lah. Kalau saya dah pergi sana, which is all the big event saya dah pergi lah, big temasya kan. So kalau pengalaman dari segi pergi cover race, the race yang paling lama sekali saya pernah pergi di Tour of Qinghai Lake, 13 hari race. I think 1,000 lebih, 1,500 km orang race, 7 hari, and then 2 hari rest day di China. Saya 17. Saya pergi tiap-tiap tahun. Yang the best is saya pergi bulan puasa. Race di bulan puasa, which is pagi dia masa tu mungkin dalam 4.30 dah pagi dah ni. So saya buka puasa masa tu I think pukul 9 ke 8.30 ke 9 malam. So memang sangat mencabar lah that race.
dah lah sejuk because Qinghai Lake is dia satu province dekat China yang kalau tak silap dia border antara Mongolia dengan Pakistan, and then dia sangat sejuk and then very cantik lah di tempat tu. So antara pengalaman saya yang besar dekat China lah bulan puasa, and then cover Commonwealth Game and Asia Games. So itu bagi saya big event yang saya rasa ni. Kalau cycling race yang lain, dia still ada pengalaman yang best juga, tapi memang saya dah buat tiap-tiap tahun, so saya dah faham kat mana nak ambil, kat mana apa yang perlu ambil, and then macam mana kita kena study dulu sebelum race start. So pengalaman dalam race ni is best lah, sebab kita dalam race setiap negara yang kita pergi dia on the move tau, miss, by stages. Kalau contoh Lito de Langkawi, dia start dekat Melaka, dia hari ni dia habis dekat Pahang, and then kita stay tu Pahang, pergi Kuantan, and then dia sampai 8 ke 9 stage kan. So every stage different people, different food, different culture, so different environment tau. Saya masuk kampung, keluar kampung ni, masuk ni, so is the best lah, miss. It's sangat experience. Maybe some of you pernah pergi Korea. Saya pergi tour of Korea, dia lain sebab kita dari cycling race kita explore more detail, masuk kampung ni, masuk lorong ni, masuk sini, and then finish macam tu. So experience wise is best. Kalau ada peluang adik-adik kita di KL yang dapat macam nak pergi ke sana jadi cycling photographer, is the best lah, sebab dia ada banyak elemen dari segi tourism, food, culture, and then dia ada dalam satu hari tu. Dia different, so the best lah. Macam tu. Okay, sebelum kita lebih orang kata lebih mendalami lagi tentang the topic itself, dan juga orang kata sharing session with our panels, kita break sebentar. Okay, nanti kita akan kembali. Okey, selamat kembali. Okey, bersama dengan panel-panel kita yang hebat-hebat ni, yang telah pergi, boleh katakan pergi serata dunia lah kan. Okey, jadi okey, untuk kita round kita yang ketiga ni, okey, kita nak bercakap tentang creativity. Okey, so seperti tajuk dia, Embracing Creativity, Unlock Your Potential ni kan. Okey, saya nak tanya daripada setiap panel kita, sepanjang orang kata sampai ke hari ini, apa benda yang berkaitan dengan kreativiti yang paling yang awak rasa paling yang awak bangga? Benda yang kreatif yang awak buat, yang awak rasa yang paling awak rasa paling bangga lah yang awak buat benda tu.
Okey, kita start dengan kita dengan bunga kita yang satu ni. Okeylah, saya dalam seumur hidup saya rasa sebenarnya banyak sangat saya yang bangga. Antaranya memang tesis saya yang buat dekat UniKL, sebab yang tu lah yang bawa saya ke Korea kan. Yang memang berkait dengan AR. Tapi yang sebenarnya betul-betul saya bangga sebenarnya yang baru ni, which is akhir tahun lepas. Yang saya cerita tadi, saya dah tukar skop kerja tu kan. Yang kat situ saya diberi peluang untuk utilize sendiri game engine tu. Lepas tu saya buat game asset sendiri. Saya jual asset tu dekat Unity Store company saya kan. Kat situ so far macam mana, sebulan tu dalam 4 orang je lah, 4 orang beli kan. Tapi still benda tu saya rasa sebab sebelum ni tim saya tak pernah buat kan benda tu. Benda tu macam ni, saya yang the first one buat kan. So saya rasa so far sedikit sebanyak dapat bantu lah kan. Company kasih sumbangan sikit kan company. Sebab apa yang saya bangga sebab bukan company suruh, memang saya yang nak buat. Saya buat, saya cakap boleh tak saya upload benda ni. Saya cakap okay, go. Dia pun lagi suka lah benda yang macam ni kan. Sebab tak disuruh pun kan. Lagi suka. Benda tu memang saya rasa bangga sampai sekarang. Dan saya memang continue. Akan still continue nak upload lagi. Apa-apa asset dan nak jual lagi dekat situ. So jadi dalam Unity asset tu, kalau saya nak cari asset awak tu nak boleh search by je. apa? Circus Company. Search dia Circus Company, dia akan keluar. Ada keluar GUI pack kat situ. Kat situ adalah semua UI. Dan animation semua ada. Okay. So kita dengar pula daripada Mus. Apa benda yang sampai hari ni yang awak buat, satu benda yang berkaitan dengan kreativiti yang awak rasa yang paling awak bangga? Untuk saya sepanjang 8 tahun saya punya kerjaya, sebab saya ada buat banyak project, collaborations, tapi saya rasa satu projek besar yang saya rasa yang memberi impak yang paling besar untuk saya dalam kreativiti lah, iaitu satu projek dipanggil Digital Banking Kiosk, klien dekat Dublin, Ireland. So saya manage 9 interactive application digital signage enterprise solution, di mana saya dihantar ke sana untuk buat creative solution dengan klien dekat bank. So dari situ selain daripada kita provide solution, creative solution lah, kita berpeluang untuk interact dengan actual client one to one, untuk memahami diorang macam mana actually diorang nak dari segi application yang diorang request. So kadang-kadang bila kita dapat requirement tu, dia tak as expected as what client want. So bila kita ada opportunity untuk direct dengan client, baru kita faham, oh this is what actually they want. So kita boleh lebih bagi kita punya creative solution kat diorang. And Alhamdulillah projek tu berjalan dengan baik dan lancar, dan kita orang dapat launch digital banking kiosk tu dekat one of the shopping mall dekat Dublin, dekat Dundrum shopping mall. And it was a big successful project untuk saya, dan ia menjadi selling point untuk saya untuk jual bila saya dapat interview dengan kerja baru. Yeah. So that is where the user experience, saya punya scope user experience tu lebih orang kata sayap tu lebih berkembang lah. Okay. Jadi orang kata apa yang awak buat sekarang ni adalah apa yang memang awak minat lah. Yang you are happy with your work. Yes, Okay. sangat. Okay. So jadi kita dengar pula daripada Mr. Mike. Okay, kalau dari si kreativiti Apa yang paling membanggakan, yang awak rasa paling bangga lah yang berkaitan dengan kreativiti ni? Okay, kreativiti, sebab bagi saya kreativiti ni kalau dalam bahagian bidang fotografi tu dia sangat subjektif. Okay, dia ada, mungkin kita buat kreatif macam mana pun, ada part orang suka, ada tak suka, tapi it's normal kreativiti. Tapi
dalam 10 tahun, 11 tahun saya buat fotografi, penghasilan kreativiti saya dalam sukan berbasikal yang membolehkan saya sampai Badan Berbasikal Dunia, which is UCI, appointed saya sebagai dia punya fotografer untuk Asia Tour. Selama tak silap saya 4 tahun kot macam tu. So saya official photographer dia orang untuk di Asia Tour lah, appointed by UCI. UCI ni satu badan berbasikal lah. Maksud kalau kita bola tu ada FIFA, badan berbasikal yang handle sukan tu kan. So kalau basikal dia panggil UCI. So UCI president itself dia yang appointed saya sebagai Asia Tour photographer. So kenapa saya cakap saya bangga dengan tu? Mungkin dengan kreativiti saya menghasilkan foto membolehkan saya menempat nama di sana. Saya tak cakap lah macam mana gambar saya cantik ke apa tu, saya tak tahu. Itu dia orang yang hasil. Tapi bagi badan dunia untuk appointed seseorang, mungkin dia akan memikirkan budak ni okey, dia good, shot dia baik, and then kita appointed dia. Macam tu. So one of saya bangga kat situlah saya dapat badan sukan berbasikal dunia yang ni. And then saya pernah jadi official photographer untuk Korea. Tour of Korea, Tour of Qinghai Lake di China, Tour of Philippines, Le Tour de Langkawi, and then saya pernah buat Tour of Indonesia, and then the paling terbaru saya rasa 2019 ke 2008 saya pernah jadi official photographer untuk cycling di Asia Games Jakarta Palembang. Tapi saya khususan saya dia ambil sukan berbasikal je. Why saya bangga? Ada 280 juta rakyat Indonesia and then dia memilih saya untuk ambil gambar sukan berbasikal di Jakarta Palembang. Anak Malaysia, saya duduk berkampung kat sana untuk ambil gambar sukan berbasikal saja. So bagi saya that's the bangga lah sebab you know to compete with Indonesia is a very large population. Creativity tu mestilah besar kan. And then boleh dikatakan saya yang dapat benda tu sebab saya yakin di Southeast di Southeast Asia ataupun Asia ni tak ramai position special photographer in cycling macam saya. Bukan ada, tapi ramai. Macam tu memang hidup kau makan basikal, tidur basikal, semua basikal. Kau buat basikal je. Apa jenis basikal kau buat. So itu satu benda yang saya membanggakan. Saya bukan bawa nama saya juga, saya bawa nama universiti saya juga, saya bawa nama Malaysia juga sebenarnya. Sebab it's not easy untuk kita pergi jadi appointed as a official photographer kat negara orang. Sebab orang ada juga rakyat dia sendiri. Why dia nak keluar kan? Me myself yang dapat. So alhamdulillah opportunity tu syukur kepada Allah lah macam tu. Okay, jadi orang kata last round lah. Okay, saya nak tanya. Okay, apa nasihat yang Panda boleh bagi kepada adik-adik yang di luar sana yang orang kata masih lagi ragu-ragu memilih multimedia sebagai bidang pengajian lah. Ladies first. Okay, ladies first. Saya nasihat saya dekat diorang ni jangan takut lah kan. Just grab opportunities, grab chances sebab kalau UniKS ni dia lah multimedia dah create a platform, kita just cari discover, cuba cari apa yang kita minat. Nama pun multimedia kan. Kat situ kita rasa banyak various kan. Macam-macam jenis media kita boleh tengok kan. Ada game design, ada fotografi, videografi kan. Kat situ kita boleh cari mana yang kita, dekat dengan jiwa kita kan. Kat situ barulah kita boleh fokus kat situ untuk discover lagi kan apa potensial kita kan. Ada contoh pengalaman saya sendiri lah. Sebab Miss pernah cerita ada orang budak takut masuk sebab tak pandai drawing. Kan, iaitu contohnya paling sesuai saya lah. Sahabat saya masa tu masuk UniKN, nak tak nak ada subjek drawing kita kena ambil kan. Sebab apa? Untuk tahu keseluruhan kefahaman design tu kan. That's why kena ambil juga kan. So far saya nak cakap memang permulaan tu memang saya takut. Rasa mencabar lah sebab benda yang saya drawing sebab saya tak minat sangat, saya tak pandai dan tak minat kan. So dari situ saya macam mana nak buat ni kan. Caranya alhamdulillah memang saya made it kan. Macam mana
Sebab saya ingat lagi lecturer kasih tips kan. Tak silap saya daripada Sir M kot, guna grid kan. Maksud ada lagi lah banyak tips dia. Guna grid kan. Tapi alhamdulillah memang jadi sungguh lah kan. Masa showcase pun memang dapat feedback yang bagus daripada lecturer, even evaluator daripada luar pun datang kata well done lah. So macam wah, tak sangka boleh juga saya drawing ni kan. Kat situ memang, so jangan takut lah kalau nak masuk kalau tak tahu drawing ke apa kan. Sebab media macam-macam benda kita boleh explore. Macam saya ni, saya memang waktu dekat UniKL saya dah explore, saya suka game design, UI UX. Kat situlah saya pilih kan. So jangan takut, lepas tu kena try kan. Sebab kita tak tahu potential kita kalau kita tak try. Macam tu lah. Fighting. Okay, Mus pula. To add on, pada saya the key thing is minat lah, your passion. So kalau awak minat, go for it. Don't worry about the rest. Sebab UniKL adalah platform, pada saya, pengalaman saya dengan UniKL Multimedia, platform yang cukup lengkap untuk awak explore different multimedia courses yang awak nak. Macam saya lebih kepada, masa di UniKL saya lebih kepada minat kepada 3D dengan visual reality dan juga HCI, Human Computer Interaction. So kat situ banyak benda yang awak boleh explore, and then dan lecturer yang sangat supportive. Just tanya je, don't worry, jangan takut, just tanya kalau apa-apa tak faham. This is the opportunity for you to develop and to find and discover your market niche. Apa yang bidang yang awak akan tempuhi secara lebih mendalam, tapi dalam jurusan multimedia ni is a opportunity for you to discover and explore. So jangan takut, and then tahun ni LinkedIn menyenaraikan course multimedia antara bidang kerja yang on demand top 15. So as we go digital, this is a very good opportunity platform lah untuk sebagai kerjaya. So fighting. Okay, Mr. Mike pula, apa nasihat? So nasihat saya macam sama juga, macam saya ada, first memang kena ada passion lah. Minat tu sangat penting. So dia tak boleh macam nak try tu kan. Boleh juga nak try, kadang-kadang bila try datanglah minat kan. Tak kenal maka tak cinta, orang cakap kan. So boleh try, and then kita kena ada passion. And then macam saya dulu masa belajar, bila kita belajar banyak benda, kita ada belajar game design, kita belajar ni, belajar tu kan. And then saya and then salah satu subjek dia adalah fotografi. And then so terus in love dalam tu. So bagi saya, habiskan belajar dan kita tentukan apa yang kita nak selepas tu. Tapi belajar tu sebab kita tak boleh nak pilih apa yang kita nak sebab kita kena belajar yang lain. Sebab UniKL itself dia punya target adalah entrepreneur juga. Selain daripada ni, dia nak jadi entrepreneur. So saya belajar di UniKL, dan bagusnya adalah sebab bila saya buat sendiri sekarang, itu hasilnya daripada entrepreneur dulu. So usahawan. Jadi kita nak jual produk kita bukan nak ambil gambar je, kita nak meyakinkan orang macam mana kita nak jual ni. Macam mana kau nak suruh orang datangkan kau ke tempat dia orang. So tu kena belajar. And then bagi saya, you kena fokus dalam apa yang you buat. Belajar semua, and then sampai satu tahap nanti you akan find satu titik yang that's it, ni aku nak. Macam saya sampai satu masa, aku nak buat fotografi. And then fotografi pula besar. Ada wedding, ada itu kan. Aku nak buat sport pun besar. Ada rugby, bola semua. Aku nak buat cycling. And cycling pula ada lagi division dalam tu lagi, pecah lagi. Ada road bike, road race, track semua. Sampai satu masa, aku nak buat road race dengan track je. Macam tu. Makin lama dia makin mengecil. Dia macam doktor, mula-mula belajar general, and then last aku nak jadi pakar tulang, aku nak pakar jantung, macam tu. So saya harap adik-adik kita UniKL, kita UniKL akan melahirkan pakar-pakar macam tu. Dalam spesifik bidang yang dia suka tu. So kalau katalah UI, dia ambil Wina. Dia memang itulah makanan dia, you tak boleh salah, kita ambil dia. Macam tu. So bagi saya, Malaysia UniKL harus melahirkan pakar tu lah.
Betul. Tapi kita kalau dalam general okey juga nak jadi jurnalis dalam general, buat politik, buat ni kan. Tapi kalau kita boleh kecilkan lagi sampai orang kenal kita, oh basikal mai macam tu, oh this the best macam tu. Okey. Sebenarnya banyak lagi kita nak bersembang, sebenarnya ada banyak lagi benda yang kita nak share, tapi masa mencemburui kita. Okey. Jadi saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada panel-panel kita bertiga yang hebat-hebat ni. Okey, kerana sudi menerima jemputan saya untuk bersembang-sembang dengan saya sambil sharekan orang kata pengalaman. Lepas tu so jadi diharapkan audience ataupun siapa yang melihat kita punya perbincangan ni lah kan, mempelajari sesuatu, lepas tu ada benda yang membuka mata diorang juga. Lepas tu jadi kita harapkan apa yang kita cuba sampaikan dan kita dapat sampaikan dan kita dapat menyuntik semangat lah kepada adik-adik di luar sana. Lepas tu sebelum saya nak tutupkan sesi kita dan kita nak tengok video daripada abang handsome kita Mus sebagai penutup. Jadi saya nak akhiri dengan dekat sini saya cakap bahasa Inggeris sikit lah. For more details on interactive multimedia design, come and be part of our global family at University Kuala Lumpur Malaysia Institute of Information Technology or UniKL MIIT. For our September intake, kindly visit our website www.unikl.edu.my or follow us on our social media, Facebook University Kuala Lumpur Malaysian Institute of Information Technology or Instagram UniKL MIIT. Okay, till we meet again. Okay, I am Suhaili. Suhaili Din. Suhaili Din and or Miss Gib. Okay, signing off for the time being. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good day ahead. Thank you for watching. Okay, so hopefully the audience, if you like our contents and come and visit us again if we have different episode. Okay, see ya. Okay, sekarang kita bagi laluan video Abang Handsome. Jack it up.